Bismillahirrahmanirrahim. Kedua belah pihak bertempur. Ayat ini menceritakan peristiwa peperangan Badar. Pada pagi Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah yang bersejarah, kedua belah pihak telah bersedia untuk bertempur. Rasulullah SAW telah memeriksa sah tentera Islam, membetulkannya, menjadikan barisan tentera Islam sebagai satu penyusunan yang rapi dan kemas, seperti yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Surah As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang pada jalannya dalam saf, barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kukuh. Di mana amalan membaikkan tentera diikut oleh seluruh dunia pada hari ini. Di mana Nabi kita Muhammad SAW membariskan tentera Islam dalam beberapa saf. Dirapatkan saf itu, bertemu bahu dengan bahu saf itu. Diikatkan saf itu dengan betul barisannya, tak belok langsung. Sama kedudukan kakinya, sama kedudukan bahunya. Dia atur begitu. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat yang dibaca tadi dalam surah dinamakan surah As-Saff. As-Saff dengan makna barisan, membariskan bala tentera. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang pada jalannya untuk mempertahankan agamanya, meninggikan agamanya, sehingga berperang mereka berada dalam satu saf seperti bangunan yang kukuh, yang disusun daripada batu bata, yang dia atur dengan betul dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Rasulullah SAW mengatur pasukan, beramal dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, dengan bersungguh-sungguh mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi mengikut arahan Al-Quran, membariskan pada tentera Islam dalam saf yang susun rapi, bukan saja saf semayang. Saf semayang pun disuruh susun dengan rapi, rapat di antara satu sama lain. Jangan ada perpisahan, berpecah, renggang, ruang. Disebut dalam hadis, kalau ada ruangan, syaitan boleh dicirahnya, syaitan boleh masuk, menyebabkan sembahyang tidak khusyuk dengan sepenuh-penuhnya. Jangan ada ruang langsung. Kalau ada ruang, maka orang belakang kena masuk. Itu kalau sembahyang. Nabi sebut, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menghubungkan saf, Allah Ta'ala menghubungkan dirinya dengan Allah, dengan sesuatu yang lain. Barang siapa yang memutuskan saf, Allah Ta'ala memutuskan dia, putus daripadanya. Menunjukkan betapa kita mesti merapatkan saf bila sembahyang. Begitu juga di medan perang, dia atur saf itu. Baginda sendiri bertindak membetulkan saf dan kedudukan para sahabat dalam peperangan Badar yang bersejarah itu. Nabi susun saf dan periksa betul-betul saf itu berbaris dengan betul. Sewaktu memeriksa saf tentera Islam, seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghazbah telah terkeluar dari saf tentera Islam. Mungkin disengajakan. Bila Nabi betul saf seorang sahabat, sengaja dia duduk depan supaya saf jadi belok, sengaja. Lalu Rasulullah SAW mencocok perutnya sambil berkata,
betulkan wahai sahabat. Nabi cocok perut dia. Cocok perut dengan kain sugi. Cocok. Betul wahai sahabat. Tiba-tiba sahabat memberi jawapan yang mengejutkan. Rasulullah telah menyakitkan saya, sedang Allah membangkitkanmu sebagai Rasul, membawa kebenaran dan keadilan. Beri peluang kepada saya untuk membalasnya, kata dia. Dia sengaja pergi ke depan. Nabi pun cocok perut dia. Betul wahai sahabat. Lalu Rasulullah buat zalim ke saya. Buat zalim ke saya. Pada Allah Ta'ala utuskan Rasulullah dengan rahmat. Mengapa tikam perut saya dengan kayu sugi? Saya nak balas. Lalu Rasulullah SAW membuka perutnya. Saya bersabda, silalah bertindak balas. Nabi pun buka perut, balas. Tikam perut aku. Tiba-tiba sahabat memeluk Rasulullah SAW dengan mengucuk perutnya. Tiba-tiba dia kucuk perut Nabi. Kucuk perut. Rasulullah SAW bersabda, apakah yang menyebabkan kamu bertindak begini wahai sahabat? Pasal apa membuat begini? Mu tak balas, mu cium perut aku. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kita berada dalam keadaan genting. Saya mau supaya inilah sentuhan yang terakhir di antara kulit saya dan kulitmu di atas dunia ini. Sahabat mengatakan dia bersedia untuk mati. Bersedia untuk mati. Ini sentuhan yang akhir saya dengan Rasulullah. Lepas ini saya mati. Menunjukkan keberaniannya dan bersedia untuk mati di medan perang. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Nabi doa kebaikan untuk sahabat. Doa seorang Rasul dimakbulkan oleh Allah. Bukan doa macam orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan supaya tidak memudahkan peperangan. Sehinggalah mereka menerima perintah. Seterusnya baginda bersabda, idza iktasabukum farmuhum bin nabli wastabaqu nablakum wa la tasullu as-suyuf hatta yaghshawkum. Rawahu Abu Dawud. Maksudnya, apabila mereka menghampiri kamu, seranglah mereka dengan panah. Bercermatlah menjaga anak-anak panah. Jangan memanah apabila mereka berada dalam jarak yang jauh. Jangan mencabut pedang sehinggalah mereka menghampiri kamu. Nabi kata jangan serang dulu, biar mereka serang kita. Bila mereka serang, baru kamu balas serangan itu. Di mana Nabi mengambil taktik membariskan tentera, dan mereka yang ada di hadapan ada perisai masing-masing. Perisai pun ada, pasukan pemanah ditugaskan khusus untuk memanah. Nabi kata jangan serang sehingga mereka serang. Bila mereka serang dengan panah, baru balas dengan panah. Balas dengan panah kepada yang panah boleh sampai. Jangan panah sia-sia. Yang jauh panah, panah tak siapa. Biar betul-betul jarak anak panah tu boleh membunuh musuh. Yang jauh jangan panah lagi. Dan jangan cabut pedang sehingga mereka menghampiri kamu. Itu taktik yang diajar. Setelah pulang ke tempat yang disediakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dengan diiringi oleh Abu Bakar, di mana tempat itu dikawal rapi oleh para pengawal yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Di sini baginda berdoa dengan penuh harapan dan perasaan memohon pertolongan Allah bagi kemenangan Islam dalam peperangan yang tidak seimbang di antara kedua belah pihak. Setelah selesai memeriksa barisan tentera, Nabi pun berundur ke markah besar. Markah ni terletak di tempat yang tinggi. Boleh nampak tentera yang duduk di hadapan. Boleh mengeluarkan arahan mana yang kena serang dulu, mana yang tangguh dulu, mana yang undur, pasukan lain masuk mengikut arahan. Ini cara peperangan yang teratur. Peperangan yang teratur, pegawai pemerintah
Dia boleh mengarah tentera. Hak ni kena serang, ni berhenti dulu, ni kena serang. Bukan selalu begitu. Ada taktik dan strategi dalam peperangan. Nabi menyebut al-harbu khid'ah. Peperangan itu tipu daya. Kena ada tipu daya peperangan. Supaya musuh leka dan kita menyerang dia. Dan yang ini undur. Ini cara dia. Maka Nabi pergi ke markas yang didirikan oleh para sahabat dengan dikawal oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Nabi berundur di mana kedudukan tenteranya tidak seimbang. Tentera Islam 313 orang, tentera musyrikin 1000. Tentera Islam tidak lengkap, tentera musyrikin lengkap dengan senjata, dengan baju rantai, dengan topi besi, dengan pasukan berkuda yang banyak. Jumlah semua 1000. Siap pasukan pemanah, pasukan tombak, pasukan pedang, siap. Adapun tentera Islam ada 2 ekor kuda saja. 2 ekor kuda saja. Disebut dalam sirah Nabawiyah. Dan senjata tak lengkap. Ada kalangan sahabat tu bersenjatakan kayu saja. Tak cukup pedang. Tak cukup. Topi besinya tak ada. Balut kepala dengan serban. Serban tu pula ada yang buruk. Tak boleh menahan daripada senjata musuh. Di mana musuh yang kafir dengan topi besi. Keadaan tidak seimbang. Bagi dia mengangkat tangan sehingga jatuh selendang di atas bahunya sambil berdoa. Di mana Nabi mengangkat tangan, menanda tangan dengan angkat tinggi tangan sehingga nampak putih di bawah ketiaknya, sehingga selendang dia jatuh. Doa dengan khusyuk, dengan bersungguh. Doanya, Allahumma anjizni ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Maksudnya, Allah ya Tuhanku, tunaikan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah apa yang dijanjikan kepadaku. Ya Allah Tuhanku, jika Engkau binasakan pasukan yang kecil ini, Engkau tidak lagi disembah di bumi selepas ini. Wahai Tuhan, kalau pasukan yang kecil ini dibinasakan, mati semua, habislah Islam, tak ada lagi orang beribadat kepadamu. Di mana Maulana Abul Hasan An-Nadawi telah menafsirkan doa ini dengan tafsiran yang sangat mendalam maknanya. Mengapa Nabi tidak berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku kalah di medan perang, negeri Madinah akan ditawan oleh musuh, anak isteri akan ditawan, harta akan dirampas, tanah air akan dijajah. Mengapa tak doa begitu? Tapi doanya, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya binasa pasukan yang kecil ini, tak ada lagi orang beribadat kepadamu. Menjadikan ibadat kepada Allah perkara yang pertama dalam kehidupan kita. Matlamat kejadian manusia. Wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepadaku, yang dengan ajaran Islam. Islam dipertahankan. Islam mesti dipertahankan. Kalau Islamnya habis, tak selamat dunia, tak selamat di akhirat. Kalau kita mempertahankan Islam, kita mati syahid kerana Islam, selamat di hari akhirat. Islam selamat, keturunan kita, harta kita selamat dengan Islam. Yang menyelamatkan kita ialah Islam. Oleh kerana itu Islam hendaklah dipertahankan, mengabdikan diri kepada Allah dengan ajaran Islam. Ini perkara yang utama. Abu Jahal juga berdoa. Abu Jahal juga percaya ke Tuhan. Berdoa juga Abu Jahal pun. Abu Jahal yang bertindak sebagai pemimpin tentera kaum musyrikin juga berdoa kepada Allah dengan katanya, Allahumma aqta'una dirrahim wa atana bibala na'rifuh fa'ahinhu al-ghada. Allahumma ayyana kana ahabba ilaika wa arda indak fansurhu al-yawm. Ini doa Abu Jahal. Mana doanya? Ya Allah,
Binasakalah orang yang memutuskan rahim keluarga. Ini doa Abu Jahal. Abu Jahal berkata, ya Allah, inilah dia, yakni Muhammad dan pengikut-pengikutnya yang memutuskan silaturahim, memutuskan keluarga, sanggup putus keluarga kerana ikut agama baru dan membawa kepada kami dengan ajaran yang tidak kami kenali, ajaran yang sesat. Muhammad dan pengikutnya bawa ajaran sesat. Binasakalah dia pada pagi ini, ya Allah Tuhanku, yang mana engkau lebih kasihi dan paling engkau redai, berilah kemenangan kepadanya. Dia sebut dalam doanya, mana yang engkau kasihi, yang engkau redai, engkau menangkan. Kerana dia merasakan dia yang betul. Muhammad memutuskan silaturahim, jahat. Memutuskan keluarga dan anak beranak, jahat. Dia betul, dia tak putus silaturahim. Sanggup menolak Islam. Wahai Tuhanku, binasakalah yang paling engkau redai, yang paling engkau terima, wahai Tuhan. Dianggap dialah diterima oleh Tuhan. Itu betapa jahilnya dia dan bebannya dia. Di mana mereka yang menentang Islam menganggap mereka betul, minta Tuhan tolong yang betul, maka Tuhan tolong yang betul. Yang betul ialah Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehubungan dengan itu Allah telah berfirman, Allah Ta'ala berfirman berkait dengan doa Abu Jahal, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughni ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Surah Al-Anfal ayat 19. Maksudnya, jika kamu, yakni wahai orang-orang musyrikin yang kafir, mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Dan jika kamu berhenti memerangi Rasul dan memusuhinya, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali, maka kami kembali pula. Dan angkatan perang kamu sekali-kali tidak dapat menolak dari kamu suatu bahaya pun, biarpun banyak, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menjawab, wahai orang kafir, kamu minta supaya menangkan yang benar, aku terima, aku menangkan yang benar. Yang benar ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, aku menangkan Muhammad dan aku kalahkan kamu. Walaupun jumlah kamu besar, berlipat kali ganda. Berlipat 313 orang lawan 1000. 3 kali ganda kekuatan kamu. Walaupun kekuatan kamu berganda, aku tolong yang beriman. Yang beriman diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertempuran pertama bermula apabila seorang yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, yang terkenal dengan pribadi yang buruk, tampil ke hadapan dan berkata, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku mesti minum di kolam mereka, atau aku merobohkannya, atau aku mati kerananya. Dia tunjuk sombong dia, takabur, oleh kerana dahaga tak minum air. Kawasan air dikuasai oleh tentera Islam. Mereka tak ada bekalan air. Lalu Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dia kabilah Makhzum, berkata, aku akan pergi ke kolam dia, nak musnahkan kolam dia, aku mesti minum air ataupun aku mati. Apabila dia tampil ke depan, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an keluar menghadapinya. Setelah dia ditewaskan dengan tekakan di betis oleh Sayyidina Hamzah, sehingga dia rebah ke belakang dengan darah memancut, dia mencuba menuju ke arah kolam itu untuk menunaikan hajatnya. Setelah dia sampai di kolam, Sayyidina Hamzah terus menambahkan pukulannya. Di mana Sayyidina Hamzah berlawan pedang dengan dia, tetap kaki rebah, lalu merangkak nak pergi ke air juga. Sayyidina Hamzah pun tambah lagi. Kemudian tampil 3 orang dari kalangan pahlawan Quraisy yang penting. 3 orang pahlawan musyrikin yang kafir tampil ke hadapan.
Mereka yang Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah serta anaknya Al-Walid bin Utbah, 3 beranak. 3 beranak, Al-Walid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Kemuka tampil ke hadapan. Mereka mencabar untuk melawan sesiapa sahaja yang berani di kalangan tentera Islam. 3 orang mari cabar, sila mari lawan. Ini cara peperangan zaman dulu. Dia ada pendahuluan dia dulu, beradu pahlawan dengan pahlawan, berlawan pedang. 2-3 orang dulu. Tiba-tiba tampil 3 pahlawan Islam dari kalangan Ansar. Tiba-tiba orang Madinah tampil dulu. Orang Madinah kalangan Ansar. Menunjukkan setia mereka dengan Nabi SAW. Mereka ialah Auf bin Al-Harith, Mu'ad bin Al-Harith, 2 beradik, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ketika juga pahlawan musyrikin itu berkata, "Siapa kamu?" Lalu pahlawan kafir tanya, "Mu siapa?" Minta ta'aruf, perkenalkan diri. Mereka menjawab, "Kami dari kalangan Ansar. Kami dari kalangan Ansar, orang Madinah yang bersedia untuk membantu Islam." Pahlawan musyrikin pula berkata, "Lawan-lawan yang padan, tetapi kami tidak berhak terhadap kamu. Kami mahu lawan dari kalangan keluarga kami yang berasal dari Mekah. Kami tak boleh lawanmu, nak lawan berat. Biar orang Mekah tu baik." Ini menunjukkan mereka ni nak lawan seluruh Islam ni, walaupun orang Islam itu ada beranak mereka sendiri. Biar nak beranak, jangan orang Madinah, kata dia. Kami nak orang Mekah. Orang Mekah, tak beranak. Cabaran itu diikuti dengan perintah Rasulullah SAW. "Tampillah kamu, wahai Ubaidah bin Al-Harith." Nabi suruh sepupu dia Ubaidah Al-Harith. "Ubaidah, pergi. Tampillah wahai Hamzah. Dan tampillah wahai Ali." Hamzah kuat saudara Nabi sendiri. Dan Ali menantu Nabi dan sepupu dia. Pergi. Nabi sebut nama. Setelah berdepan, pahlawan-pahlawan Islam telah memperkenalkan diri mereka. Memperkenalkan diri. Hamzah kata, "Aku Hamzah." Ali kata, "Aku Ali." Ubaidah kata, "Aku Ubaidah." Perkenalkan diri. Ini semua anak beranak yang dekat dengan Nabi SAW. Nabi pilih anak beranak yang hampir yang dekat dengan dia. Nabi tak pilih orang lain. Nabi korbankan anak beranak dia dulu. Biar anak beranak dia dulu yang jadi korban di medan perjuangan, bukan orang lain. Lain ke zaman ni. Anak beranak beri projek dulu. Anak beranak beri projek dulu. Indah. Ini anak beranak biar mati dulu. Mempertahankan Islam. Pahlawan-pahlawan musyrikin berkata, "Kamu lawan yang padan," kata orang musyrikin. Kamu lawan yang barulah padan. Dia kenal dah. Kenal Sayyidina Hamzah, kenal Sayyidina Ali, kenal Ubaidah Al-Harith. Ini anak beranak. Dalam perlawanan tersebut, Ubaidah telah bertemu dengan Utbah. Hamzah menentang Syaibah dan Ali menentang Al-Walid. Satu lawan satu. Hamzah dan Ali dalam masa yang singkat berjaya menewaskan lawan masing-masing. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali berjaya membunuh lawan masing-masing. Manakala Ubaidah dan lawannya masing-masing mendapat luka. Ubaidah dengan lawan dia cedera, dua-dua orang ni. Pahlawan musyrikin itu telah dapat dibunuh oleh Ali dan Hamzah. Ali Hamzah yang selesai bunuh lawan dia, pergi bunuh ni. Dan mengheret Ubaidah telah diusung ke tempat tentera Islam dan syahid 4 atau 5 hari selepas peperangan Badar, iaitu ketika tentera Islam bertolak pulang ke Madinah. Ubaidah cedera. Lawan dia cedera. Sayyidina Hamzah dan Ali pergi bunuh lawan dan mengusung Ubaidah Al-Harith. Ubaidah ni mati selepas 4-5 hari. Kena kecederaan itu. Serangan secara besar-besaran. Keputusan pertarungan satu sama lain telah menjadi mukaddimah kekalahan orang-orang musyrikin dalam peperangan Badar, kerana ketiga-tiga orang pahlawan yang gugur di pihak musyrikin merupakan kalangan yang memainkan peranan penting dalam pertempuran. Kekalahan mereka telah menimbulkan kemarahan kepada tentera musyrikin dan serentak dengan itu serangan besar-besaran dilancarkan.
Rupanya tiga orang pahlawan musyrikin ini ialah ketua-ketua pasukan yang penting. Dibunuh. Dalam persingan yang pertama, tentera Islam sudah menang. Persingan yang pertama. Beberapa panglima dia, 3 orang panglima yang penting gugur. Menyebabkan mereka marah. Lalu mereka menyerang tentera Islam. Langkah pertama yang dibuat oleh pihak tentera Islam yang telah bersedia menghadapi serangan ialah berdoa kepada Allah. Memohon pertolongan dengan doa yang sungguh-sungguh. Langkah yang pertama ialah tentera Islam berdoa. Disebut dalam hadis, di antara masa dia perkenankan doa. Allah Ta'ala mustajabkan doa, perkenankan doa masa turun hujan. Selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang maghrib, selepas sembahyang asar, selepas tiap-tiap waktu sembahyang, ketika berbuka puasa, orang yang dizalimi, multazam di antara pintu Kaabah dan Hajar Aswad, makam Ibrahim, Hijr Ismail. Ini tempat yang diperkenankan doa. Di antaranya ialah ketika bertempurnya tentera Islam. Ini diperkenankan doa masa ini. Di mana Nabi dan sahabat berdoa pada masa ini. Pada peringkat awal pertempuran. Doanya doa pendek, jangan doa panjang. Doa pendek saja. Beberapa perkataan, minta Allah Ta'ala tolong itu saja. Banyak dalam hadis. Ya Malika Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Jangan doa panjang-panjang. Panjang-panjang, tengah tak ada tangan musuh mari serang. Doa pendek saja. Doa yang pendek yang disebut dalam Quran. Sahabat-sahabat berdoa. Pihak Islam mengambil tindakan bertahan terhadap setiap serangan yang dibuat oleh pihak musuh. Langkah yang pertama, tentera Islam bertahan. Ini taktik yang diatur oleh Nabi SAW. Mereka serang dengan panah. Mereka yang berbaris ni merapakkan penyangga-penyangga dan perisai dia. Yang duduk di belakang balas dengan panahan. Langkah ini diambil menurut apa yang diarah oleh Rasulullah SAW selaku imam perang. Nabi jadi imam perang, ketua perang. Kena ikut arahan. Yang suruh serang, serang. Yang suruh jangan serang lagi, jangan gopoh. Ada cara dia, kena ikut arahan pemimpin. Di peringkat ini juga, mereka telah berjaya melumpuhkan pihak musuh. Di mana musuh telah kerugian dan kehilangan banyak jiwa. Serangan yang pertama, gelombang yang pertama, musuh yang terkam. Mengikut penulis tentera Islam yang terkenal, almarhum seorang jeneral tentera Iraq yang terkenal, yang mengkaji peperangan Nabi SAW, yang banyak menulis buku, di mana Nabi mengambil langkah menyusun pasukan saf yang teratur, yang rapat. Adapun musuh tentera Islam, Muhammad Syekh Khattab nama dia, Jeneral Muhammad Syekh Khattab yang terkenal, seorang tentera almarhum yang bijak dalam ilmu peperangan. Salah seorang jeneral yang terkenal dalam dunia, Mahmud Syekh Khattab. Nama dia daripada Iraq. Dia dah mati dah, tapi masuk. Dia tulis buku-buku berkenaan peperangan Nabi SAW. Nabi mengambil taktik yang tidak pernah diatur oleh mereka sebelumnya. Di mana tentera musyrikin mengikut cara Red Indian. Orang Red Indian di Amerika yang kita tengok dalam filem, mereka menyerang secara bertabur, secara ikut suka. Di mana orang Islam bertapak dengan kukuh satu tempat, mereka menyerang dengan bertabur-tabur, dan tentera Islam berjaya melumpuhkan musuh. Melumpuhkan musuh, banyak kalangan mereka dibunuh. Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah. Di saat-saat yang genting itu, Rasulullah SAW telah bermunajat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara Rasulullah SAW berdoa ialah, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa'dak. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, pendek saya doa. Ya Allah, ya Tuhanku, laksanakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon supaya berlakunya janjimu, wahai Tuhan. Itu doa Nabi. Peperangan terus berlaku dengan hebat. Rasulullah SAW terus bermunajat dengan bersungguh-sungguh
sehingga jatuh kain yang tersangkut di bahunya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang menyaksikan keadaan Rasulullah sangat sedih dan berkata kepada baginda, cukuplah wahai Nabi Allah, cukup wahai Nabi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memerintah pada tentera malaikat sebagai firman-Nya. Allah Taala mengalahkan tentera malaikat. Tentera malaikat mari. Firman Allah Taala, "Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'ala Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim." Ini ayat dalam surah Al-Anfal. Maksudnya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, dan Allah tidak menjadikan malaikat sebagai khabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram kerananya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Firman Allah Taala lagi, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kull banan. Dzalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah syadidul iqab." Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman, kelak aku akan jauhkan perasaan takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pancunglah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras seksanya. Menunjukkan Allah Ta'ala menurunkan bala tentera malaikat. Disebut dalam hadis, malaikat Jibril sendiri yang mengepalai tentera malaikat. Peperangan Badar melibatkan semulia-mulia manusia, Nabi Muhammad SAW, dan semulia-mulia malaikat, Jibril alaihi salam, dan sejahat makhluk jin, iblis, sejahat makhluk manusia, Abu Jahal, terlibat dalam perang Badar. Perang Badar perang yang sangat penting. Malaikat turun. Para ulama khilaf, adakah malaikat berperang ataupun mereka turun untuk menenangkan hati orang beriman, memberi semangat. Satu kaum mengatakan malaikat berperang. Malaikat berperang juga, kerana ada para sahabat melihat kepala-kepala tentera musyrikin putus, tak nampak pedang, tak nampak orang, kepala putus. Ini riwayat mengatakan malaikat ikut sama berperang. Dan mengikut riwayat yang lain, malaikat tidak berperang. Mereka beri semangat bertentera Islam sahaja. Tetapi hadis-hadis banyak menyebut malaikat ikut sama berperang dalam perang Badar. Mereka melihat wajah-wajah malaikat yang menunggang kuda, dan ada yang menyaksikan dengar suara kuda, tapi kudanya tak nampak. Tak nampak. Melihat kepada musyrikin putus, tetapi orang yang tetapnya tak nampak. Ini dalil malaikat ikut sama berperang dalam perang Badar. Banyak dalam surah Al-Anfal, surah Al-Imran mengisahkan pada malaikat terlibat dalam peperangan Badar. Sebenarnya peristiwa seperti ini berlaku dalam sejarah Islam. Bukan sejaman dulu, termasuk zaman moden. Peperangan Ghazah yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, di mana tentera Israel melihat bagaimana turunnya bala tentera dari langit yang menakutkan mereka. Menakutkan bala tentera Israel dalam perang Ghazah yang berlaku. Peperangan di Afghanistan melawan tentera Soviet, ini berlaku perkara yang sama, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menolong mereka yang beriman dengan syarat mestilah ikhlas, dengan syarat tidak mengerjakan maksiat, beristighfar pada Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah Ta'ala,
dengan sungguh-sungguh walaupun jumlahnya kecil, tetapi Allah Ta'ala membantu dengan tentera malaikat. Seterusnya Rasulullah SAW telah terlelap. Nabi terlelap. Tengah-tengah peperangan Nabi terlelap. Dan bila baginda terjaga, baginda mengangkat kepala dan berkata kepada Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, itu dia malaikat Jibril memegang tali kudanya di dalam debu. Malaikat Nabi nampak malaikat Jibril. Masa terlelap tu macam mimpi nampak malaikat Jibril. Nabi dia tidur, hatinya tak tidur. Beza tidur Nabi dengan tidur kita. Kemudian Nabi kata, wahai Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, malaikat Jibril ikut serta bersama dengan kita. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari tempat baginda berlindung dengan memegang perisainya. Saya menyebut firman Allah Ta'ala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Nabi baca ayat ini, ayat Quran surah Al-Qamar. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Nabi baca ayat ini. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Maknanya, ini ayat Quran. Nabi menyebut ayat ini dalam surah Al-Qamar. Kemudian baginda mengambil segenggam pasir dan menyebut syahatil wujuh, syahatil wujuh, hentamkan muka-muka. Nabi terus cekor pasir dan menyebut syahatil wujuh. Lalu dia lontar pasir ke arah musuh. Di sini berlakunya pertolongan Allah, di mana pasir tersebut mengenai pada mata, lubang hidung dan mulut pihak tentera musyrikin. Sehubungan itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Allah Ta'ala menurunkan ayat. Sempurna Nabi cekor pasir, genggam dan Nabi lempar, dan pasir ini masuk dalam mata-mata musuh. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala melempar. Allah Ta'ala jadikan pasir-pasir itu terbang ke arah musuh. Serangan balas setelah mengambil langkah bertahan. Rasulullah SAW mengeluarkan perintah supaya menyerang dengan sabdanya, syuddu, serang. Syuddu, serang. Nabi kata serang. Dan memberi galakkan pada tentera Islam dengan bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairi mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Nabi berucap, Nabi kata, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, tidaklah tangannya memerangi, tidaklah tangannya memerangi akan mereka itu oleh seorang di kalangan orang yang beriman. Lalu dia berperang dengan sabar, dengan niat yang ikhlas kerana Allah, mada ke depan, tidak undur ke belakang. Sekali-kali malaikat Allah memasukkannya ke dalam syurga. Barang siapa yang mara berperang pada hari ini dengan hati yang ikhlas, tidak undur sekali-kali, Allah Ta'ala jamin syurga, kata Nabi. Nabi sebut. Dan sabdanya lagi, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Ini firman Allah Ta'ala. Berdirilah kamu ke arah syurga yang lebarnya segala langit dan bumi. Ucapan baginda disahut oleh Umair bin Al-Hammam yang berkata, seorang sahabat nama Umair bin Hammam, bila dengar Nabi kata begitu, dia terus berkata, bah. Kalimah yang diucap kerana tercengang dan kagum. Bah, ini ucapan orang Arab bila tercengang. Kagum dengan ucapan itu. Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, ma yahmiluka ala qawlika bah. Apakah yang menyebabkan kamu berkata begitu? Nabi tanya dia. Umair bin Hammam menyebut bah. Babahnya orang Arab bila dia dengar satu ucapan yang kagum. Umair menjawab, la wallahi ya Rasulullah illa raja'an akuna min ahliha. Kata Umair, tiadalah tujuan yang lain demi Allah wahai Rasulullah,
Malaikat kerana berharap saya termasuk di kalangan ahlinya, kata dia. Saya harap saya masuk kalangan doa Nabi. Barang siapa yang mara ke hadapan tak undur masuk syurga. Saya doa saya jadi begitu. Sabda Rasulullah, fa innaka min ahliha, sesungguhnya kamu termasuk di kalangan ahlinya, kata Nabi. Mu termasuk dalam doa itu. Umar terus mengeluarkan tamar bekalannya dan memakan tamar tersebut. Kemudian beliau berkata, dia terus ambil buah kurma yang buat bekal. Dia makan buah kurma dan dia berkata, kalau aku masih hidup sehingga memakan habis buah tamar ini, bermakna satu hidup yang panjang, kata dia. Kalau aku makan buah habis buah tamar ni, pendek sangat panjang hidup aku atas dunia, aku nak mati. Lalu dilemparnya, beliau mencampurkan tamar tersebut dan mara ke medan memerangi musuh sehingga beliau gugur syahid. Seorang sahabat yang bernama Auf bin Haris bin Al-Ghafra pula berkata, ini sahabat yang lain berkata, apakah perkara yang menggembirakan Tuhan apabila dilakukan oleh hamba-Nya? Apa perkara yang Tuhan suka, wahai Nabi? Rasulullah SAW bersabda, rumsuhu yadahu fil aduwi hasira, mengeluarkan tangan menghadapi musuh dengan terbuka. Ini orang yang paling Tuhan suka sekali. Apabila mendengar jawapan Rasulullah, beliau terus membuang perisainya dan mengambil pedang memerangi musuh sehingga beliau gugur syahid. Teguh, perisai dia buang. Perisai dia buang dan menghadap musuh dengan berdada dan dia syahid. Arahan Rasulullah SAW supaya menyerang musuh dilaksanakan dengan penuh keimanan. Mereka lebih bersemangat untuk berjihad apabila melihat Rasulullah SAW melompat dengan perisainya dan bersabda, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bila mereka melihat Nabi sendiri melompat dengan pedang dan perisainya, menyebabkan mereka bersemangat. Tentera Islam terus memperhebatkan serangan sehingga musuh tidak berpeluang untuk menyusun tindak balas. Pasukan musuh dalam keadaan kocak-kacir, corak-kacir. Bila kocak-kacir, tentera Islam terus menyerang, mengasah. Di kemuncak pertempuran itu telah turun pertolongan Allah yang amat menakjubkan apabila para malaikat yang tidak pernah derhaka kepada Allah menjalankan tugas. Antara perkara yang menakjubkan ialah satu, terputusnya kepala dan tangan tanpa dilihat sesiapa yang memancung. Riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah. Sahabat melihat ada kepala yang putus, tangan yang putus. Tak ada orang yang cantah dia. Dua seorang tentera Islam sedang mengejar tentera musyrikin. Tiba-tiba dia terdengar pukulan cemeti dari atas dan terdengar pula suara pahlawan berkuda. Riwayat Ibn Abbas. Seorang tentera Islam yang masuk dalam musuh seorang diri. Tiba-tiba dia melihat ada lain lagi. Padahal dia seorang. Yang ketiga, seorang sahabat mengejar seorang musyrikin. Apabila dia memancung dengan pedang, kepala lawannya terputus sebelum pedang ini jatuh. Ini riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud Al-Mazani. Di mana ada seorang sahabat nak tetak musuh. Pedang dia belum jatuh, putus dah kepala. Para sahabat benar-benar melaksanakan perintah Allah seperti yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'bahu jahannam wa bi'sal masir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kamu, maka janganlah undur ke belakang. Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk helah peperangan, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Surah Al-Anfal ayat 15 hingga 16.
Ayat ini menunjukkan bahawa barang siapa yang undur dalam peperangan menghadapi musuh Islam, dia undur. Undur kerana penakut, kerana pengecut. Bukan undur kerana helah peperangan. Kalau undur kerana helah peperangan, kerana taktik mempertahankan diri dia undur. Undur bukan undur lagi, tidak. Undur helah peperangan. Ataupun dia undur untuk bergabung dengan tentera Islam yang lain untuk meneruskan peperangan. Ini diizin oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia sebut ialah undur, melarikan diri, menyerah kalah, termasuk dalam dosa besar. Dosa besar ialah 7 perkara dosa besar. Iaitulah syirik, mengamalkan ilmu sihir, bunuh orang, dibilang 7. Salah satu menuduh orang yang berzina tak salah berzina. Itu di antaranya ialah undur di medan perang menghadapi musuh Islam. Dosa besar. Barang siapa yang undur dalam medan pertempuran menghadapi orang-orang kafir bukan kerana helah peperangan, maka dia menimpa murka Allah, tempatnya dalam neraka jahanam. Para sahabat beriman dengan ayat ini. Serangan hebat yang dilancarkan tentera Islam terus memperandakan barisan musuh. Iblis berundur medan perang. Iblis berlari. Iblis, jin yang kafir, lari. Iblis yang menyerupai dirinya sebagai Suraqah bin Malik merasa gebentar apabila melihat penyertaan malaikat dan kemarahan tentera Islam dalam perang tersebut. Iblis yang merupakan diri dengan seorang bernama Suraqah bin Malik, seorang musyrikin yang tak ada dalam perang itu. Iblis datang merupakan diri dia Suraqah bin Malik, di mana Abu Jahal dan pengikutnya menganggap ini Suraqah bin Malik. Padahal dia adalah iblis. Bila iblis melihat malaikat turun, nampak malaikat Jibril, iblis pun mundur ke belakang. Dia terus berpaling lari sehingga melanggar Al-Harith bin Hisham, saudara Abu Jahal, sehingga rebah terpelanting. Tentera musyrikin bertanya kepadanya, hendak ke mana wahai Suraqah? Tidakkah kamu yang menegaskan kepada kami bahawa kamu adalah kawan setia kami dan kamu tidak akan sekali-kali meninggalkan kami? Macam mana mu lari ni? Mu lari ni, wahai Suraqah, lari apa? Tidakkah kamu berjanji nak berperang sama kami? Iblis menjawab, sesungguhnya aku nampak apa yang kamu tidak nampak. Kata Iblis, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Nampak malaikat. Sesungguhnya aku takutkan Allah, dan Allah itu amat pedih seksanya. Dia sebut dia takut Tuhan. Ini Iblis. Bila terdesak, dia melarikan diri. Kemudian dia lari sekuat-kuat hatinya dan mencampakkan diri ke laut. Lari sampai ke laut. Laut Merah, jauh dengan laut. Lari ketakutan. Kelihatan tanda-tanda kalah di pihak musuh. Serangan yang hebat oleh tentera muslimin terus melumpuhkan pasukan musyrikin. Beberapa kumpulan tentera kelihatan melarikan diri, tetapi terus dikejar oleh tentera muslimin. Ada yang dibunuh dan ditawan. Abu Jahal berusaha menyelamatkan keadaan apabila melihat tanda-tanda kekalahan di pihaknya. Abu Jahal memberi semangat kepada anggota tentera musyrikin supaya meneruskan peperangan dengan menyerang balas. Abu Jahal melaungkan kepada mereka dengan katanya, kamu jangan kecewa dengan Suraqah bin Malik kerana dia ada janji untuk mendapat habuan dari Muhammad. Kamu jangan merasa lemah dengan terbunuhnya Utbah, Syaibah dan Al-Walid kerana mereka bertindak gopoh. Demi berhala Allat dan Al-Uzza, kita tidak akan pulang sehingga kita dapat mengheret mereka dengan tali-tali. Serang mereka sehingga dapat mengajar mereka betapa jahatnya perbuatan mereka. Tetapi semua seruan yang dibuat tidak memberi apa-apa kesan. Tentera musyrikin yang masih tinggal berkumpul di keliling ketua mereka Abu Jahal untuk bertahan dengan lapisan pedang dan tombak yang tebal. Di mana tak boleh nawak apa-apa. Walaupun Abu Jahal memberi semangat pada mereka, jangan ikut Suraqah bin Malik kerana dia dapat upah dah. Dia rasuah kata dia.
Muhammad nak beri dia sesuatu. Jangan ikut dia. Jangan ikut Utbah, Syaibah dan Walid yang sudah dibunuh kerana mereka 3 orang ni gopoh sangat. Kita masih ada kekuatan lawan, tetapi mereka tak boleh buat apa-apa. Sehingga mereka mengelilingi Abu Jahal untuk mempertahankan Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh. Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan, ketika aku berada dalam pasukan peperangan Badar, tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku 2 orang pemuda yang terlalu muda umurnya, masing-masing berbisik kepadaku supaya tidak terdengar oleh kawannya. Salah seorang darinya berkata, wahai bapa, tunjukkan saya Abu Jahal. Aku bertanya, kamu mahu buat apa padanya? Dia berkata, demi Tuhan yang diriku berada dalam tangannya, kalau saya bertemu dengan dia, tidak tahulah siapa yang cepat membunuh. Siapa yang cepat membunuh. Sa'ad menceritakan, ada 2 orang pemuda Madinah. Orang muda sangat lagi. Masing-masing bisik ke aku, supaya kawan sebelah tak dengar. Hak kanan bisik, wahai pakcik, hak mana Abu Jahal? Orang muda dia tak kenal siapa Abu Jahal. Hak ni pula bisik, hak mana Abu Jahal? Supaya jangan dikenal oleh kawan sebelah. Kena nak dapat fadilah bunuh Abu Jahal ni, berebut. Hak mana Abu Jahal? Jadi takut dang. Hak ni takut dang ke kawan dia, takut dang ke kawan dia. Sa'ad kata, bahasa apa? Kamu tanya Abu Jahal ni? Kata dia, kami nak bunuh dia. Aku merasa kagum dengan keberaniannya, kata Sa'ad. Punya kawannya menyengenyit matanya kepadaku supaya memberitahu yang mana satu Abu Jahal. Hak kawan tu kenyit supaya hak ni tak tahu. Hak ni kenyit, hak mana Abu Jahal? Tanya Sa'ad bin Waqqas. Mereka berdua ialah Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'az bin Afra. Ni 2 orang sahabat Ansar. Tanya hak mana Abu Jahal? Ibnu Ishaq yang menceritakan dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, Mu'az bin Amr bin Jamuh telah merempuh lapisan lembing dan tombak yang mengelilingi Abu Jahal sehingga ia dapat menetap di tengah betisnya. Tengah betisnya, tiba-tiba anak Abu Jahal, Ikrimah, menetap ke arah leher pemuda itu, lalu terkena tangannya sehingga hampir putus, sehingga tangan tergantung pada kulitnya saja. Dia meneruskan serangan dan mengheret tangannya. Apabila merasa sakit, dia pun memijak tangan yang terkulai itu dengan kakinya supaya putus. Sahabat ni, yang dulu yang bernama yang pertama tadi, bila dia tahu itu Abu Jahal, terus merempuh tentera musyrikin yang mengawal Abu Jahal. Menyebabkan tangan sahabat ni tetok tinggal kulit, tangan ni gantung di kulit, terpaksa heret tangan. Oleh kerana lambat sangat heret ni, jejak tangan dia biar putus. Nak terpakan Abu Jahal supaya putus. Kemudian Mu'ad bin Afra menyerang Abu Jahal dan berjaya menetok sehingga hampir mati, hampir maut. Tetok tapi tak mati lagi. Ketika Abu Jahal dalam keadaan nazak, datang Abdullah bin Mas'ud yang sememangnya mencari Abu Jahal di celah mayat yang bergelempangan. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Jahal, Allah telah mengecewakan kamu, wahai musuh Allah. Abu Jahal bertanya, beritahu kepadaku siapa yang menang? Ibnu Mas'ud menjawab, kemenangan bagi Allah dan Rasulnya. Kemudian Ibnu Mas'ud memancung lehernya dan kepalanya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dengan berkata, ya Rasulullah, ini kepala musuh Allah Abu Jahal. Ibnu Mas'ud ini seorang yang kerdik. Seorang yang kerdik yang pendek, orang kenik. Abdullah bin Mas'ud ini. Masa dia di Mekah dulu, puak-puak Melayu selalu menghinakan dia. Dalam perang Badar ni, bila musuh undur dia cari. Cari mayat Abu Jahal ataupun Abu Jahal cedera. Dia nak ambil peluang nak bunuh. Berjumpa dengan dia. Abu Jahal dalam keadaan cedera, tak boleh lari. Dia kena Abu Jahal. Abu Jahal tanya dia siapa dia menang. Siapa dia menang? Tentera dia menang ke Muhammad menang? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasul yang menang. Lalu dia jijak dan dia bunuh Abu Jahal. Dia pacung kepala, bawa depan Nabi. Ya Rasulullah, ini kepala musuh Allah Abu Jahal. SAW bersabda, Allahul ladzi la ilaha illahu, Allahul ladzi la ilaha illahu,
Allahul ladzi la ilaha illahu, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian baginda bersabda, hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Maknanya Allah yang maha besar. Allah yang tak ada Tuhan malaikat dia, tak ada malaikat dia. Alhamdulillah Allah telah membenarkan janjinya, telah menolong hamba-Nya membinasakan bala tentera musuh dengan keesaannya. Ini ialah Fir'aun umat ini. Fir'aun umat ini ialah Abu Jahal. Ini ialah kisah perang Badar yang berlaku. Peristiwa iman dalam perang Badar. Wallahu a'lam.